koleksi buku? So, habite. So, jawapannya Sarah habite en France. Sarah lives in France. Okay? So, itulah yang you kena buat. Step-stepnya lah bila dapat soalan yang macam ni. So, buat step macam ni, ambil root verb, buang ER dan tambah ending mengikut subject pronouns di depan ni. Okay? Okay. Madam, Ya, oh okay, ya. en tu in. En, in. Dia preposition. On kan, kita pronounce dia on. Tapi maksudnya in. In. Kalau yang a tu pun in juga. Itu dia boleh jadi at, boleh jadi in. On pun boleh jadi in. Tapi on tu selalu digunakan untuk negara. Okay. Fazira Abid Malizi. Okay. Kalau tadi refer to at dengan in juga, tapi selalu digunakan untuk bandar, town ataupun state, negeri, macam tu je. Tapi kalau negara, kita guna preposition on tadi. Faham ke? Faham, thank you madam. See, for asking. Okay, kita tengok. Untuk this week, kita akan belajar topik loisir. Loisir, okay? Parler de ses loisirs et sport. Loisir means hobby and sport is sport means sports, okay? So, kita tengok macam mana. For example, you dapat soalan, what is your hobby? So, macam mana you cakap? I like to swim. I like to sing. I like to play football. I like to play basketball, kan? So ni secara general je kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak construct satu ayat untuk cakap, to talk about our hobby. Okay, so formulanya adalah kita kena ada subject pronoun, I, you, he, she, they, we. Kemudian kita akan ada conjugated verb, verb yang telah diconjugate. Yang kita dah buat tadi tu, remove ER plus ending, okay. Kemudian kena ada root verb. Okay, root verb adalah verb yang masih kekal ER-nya. Ataupun plus dengan noun, kata nama. Okay, so kita tengok the first example. Je plus aime plus voyager. Okay, so je adalah personal pronoun I. Aime means like. Voyager means to travel. So, j'aime voyager means I like to travel. Ini adalah contoh pertama yang menggunakan root verb. Kalau kita nak guna noun pula, je, personal pronounnya, aime plus les voyages. Les voyages ini adalah noun. So, j'aime les voyages means I like travelling. Kedua-duanya adalah grammatically correct. Okay, so kenapa les? Sebab apa? Voyage ni adalah noun yang plural. Saya ada ajarkan definite article le, la, les. So, kalau les digunakan untuk noun yang plural. Okay? So, di antara contoh macam mana nak construct sentence lah untuk cakap mengenai hobi. Kemudian kita cakap, kita nak construct sentence untuk sports pula. Menggunakan verb jouer, verb to play. Okay, so for example, formulanya adalah kita kena ada subject pronoun I ataupun he, she, they, we. Kat sini kita guna je yang bermaksud saya. Okay, so je plus conjugated verb. Okay, conjugated verb aim plus verb jouer, verb jouer. Okay, jouer means to play dan sportnya. O, kena ada O dan sportnya apa. Contohnya, au football. So, jadilah j'aime jouer au football. I like to play football.
ataupun j'aime jouer au badminton. I like to play badminton. J'aime jouer au basketball. I like to play basketball. Okay, so kalau saya tanya, what is your hobby? Okay, what is your favorite sport? So you boleh cakap macam ni lah. J'aime jouer au football. J'aime jouer au badminton. J'aime jouer au basketball. Okay, kalau nak cakap, I like to swim. I like to swim. Okay, swim, verbnya adalah nager. Nager, to swim. So nak cakap I like, j'aime. I like, j'aime ataupun j'aime. J'aime ataupun j'aime lah. J'aime nager. I like to swim. So I like nager, to swim. Ni adalah contoh ayat yang saya menggunakan formula ni, menggunakan root verb. Faham tak? Ke tak faham? Ada apa-apa soalan tak? Faham. Okay. So yang ni saya cakap I like. Macam mana kita nak cakap I don't like, I hate. Okay. So macam mana nak cakap I hate ataupun I do not like, I hate. Ataupun I do not like, I don't like. Okay. Kalau contoh kan, in English kita ada either or. Kalau kita nak guna perkataan yang menggunakan either, mesti kena ada or. Kan? Ataupun neither mesti ada nor. Okay. So in French, kalau you nak cakap, nak jadikan ayat tu negatif, okay, nak jadikan ayat tu negatif, kita mesti kena ada ne ni dan juga pa. Okay. Ne ni bukannya maksud either, pa ni maksudnya or. Cuma saya buat itulah comparison lah. Kalau in English ada either, mesti ada or. Sama juga macam French, kalau nak guna ne, mesti kena ada pa-nya. Okay. So macam mana nak cakap, kalau tadi kita buat ayat j'aime, I like. Tapi kalau nak buat ayat yang I don't like, macam ni. Kena ada subject pronoun, plus dengan ne, plus dengan conjugated verb, plus dengan pa. Okay, so je, personal pronoun, tambah dengan ne, tambah dengan conjugated verb, tambah lagi dengan pa. Jadilah je n'aime pas, I don't like. Kalau I like, j'aime, I like. I don't like, ayatnya adalah je n'aime pas. Okay, ini kalau itulah. Pentinglah kalau you nak cakap I don't like. You kena tahulah macam mana nak cakap I don't like. Kalau you tahu cakap I like, mesti kena tahu cakap I don't like. Okay? Faham ke dekat sini? Kena ada ni lah. Satu subject pronoun, saya, I, you, he, she, they, we. Plus dengan ne. Ne ni apa, pa ni apa maksud dia? Dia tak ada maksud. Tapi dia macam tu lah. You kena gunakan dua benda ni untuk jadikan ayat tu negatif. Dan di tengah-tengahnya kena ada conjugated verb lah. Verb kata kerja ni apa. Okay. Faham? Okay. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya endkan kita punya Google Meet. Tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang sebab saya risau ada yang tak faham ke, yang tak clear ke saya ajar.
Okay, let's say kalau ada yang tak faham tapi segan nak tanya dekat sini, boleh personal WhatsApp. So saya jawab dekat WhatsApp. Lepas tu, lepas ni, lepas kita end Google Meet ni, saya akan bagi kod ataupun link untuk quiz 2. So make sure you jangan hilang-hilang ke mana-mana. So tunggu link dan kod yang saya bagi untuk quiz 2 ni, okay? Ada 20 soalan, semuanya objektif. Topik yang kita belajar lah, family, and then tadi verb avoir and être dan juga conjugationnya. Okay, conjugation ER verbs yang kita belajar tadi. So, itu sahaja untuk hari ini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Jap. Before tu, lupa pula. Okay, sekarang kita tengah week 10. Ingat tak sekarang week berapa ke korang tak ni pun? 10. Okay, sekarang kita tengah week 10 kan? Ya. Okay, so yang saya nak bagi tahu apa yang ada week 10. Week 10 kita ada quiz 2, 5%, dan jangan lupa untuk submit your explanation video di Google Classroom. Okay, cuma wakil grup sahaja yang perlu hantar, markahnya 10%. And then week 12, 3 Januari sehingga 9 Januari, okay, pada week 12 ni kita ada oral test dan juga listening test. Oral testnya 15%, listening testnya 10%. So before kita betul-betul buat oral test dan listening test, saya plan untuk next week kita buat mock oral dan mock listening. Boleh? Boleh, madam. Boleh. So semua student tahulah bentuk-bentuk soalannya macam mana. Macam mana saya akan start dengan soalan yang macam mana, and then bahagian B-nya bentuk soalannya macam mana, and then listening pun sama. So nak you biasakan dengan audio full in French. So kita akan buat sama-sama next week. So next week kita akan buat kelas secara macam ni juga, secara sinkronis di Google Meet. Okay, so jangan lupa, jangan hilang-hilang pula next week. Okay, itu sahaja. Oh wait, week 14 ada final test. Okay, so kalau nak tahu assessment schedule ni, saya dah letakkan tahu dekat Google Classroom in case korang lupa. Okay, itu sahaja. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, madam. Merci. Merci, madam. Merci, madam. Merci, madam. Merci, Imran. Apa? Merci, madam. Tidak, yang